أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم من خلال الإسلام واشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang semakin sekali yang mengingatkan kita Al-Hikam karangan Syekh Abdul Malik selama ini saya bertengkanu dalam bahasa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi-ilmihi bi barakatihi amin. Salam. Wassalamu. Baik. Kata sila. Kata sila kan? Dan telah diceritakan daripada Abi Muhammad Murtasyid, ya? Dan telah diceritakan dan kisah kita daripada Abi Muhammad Al-Murtasyid radhiyallahu anhu katanya, telah haji aku dengan beberapa kali haji atas di bawah telapak kaki orang yang terdiri. Maknanya dia telah menunaikan ibadah haji bersama dengan orang yang ahli tadri. Orang ni ahli mahabbah. Yang mana kita belajar pada minggu lepas, orang makam yang tidak sama, Allah akan berikan kepada kita mengikut bidang masing-masing. Macam dunia betul lah. Kalau engineer, kalau doktor, kalau sepuluh, kalau cikgu, mengikut bidang kemahiran dan kelebihan diri masing-masing. Begitu juga dengan hamba Allah. Ada yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul, satu saja. Dan ada yang dipilih sebagai golongan para sahabat. Sahabat itu pula berbeza-beza pula makam tadi. Yang paling tertinggi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Begitu juga ahli ulama sampailah kepada kita dan aulia-aulia. Dan aulia-aulia ini pula bertingkat-tingkat juga makam dia. Ada yang setubul aktab, ada yang abadan, dan ada yang kawan. Jadi, benar-benar ini lebih kurang juga dengan dunia, dengan Allah. Jadi, dia pergi haji dengan ahli tajri, iaitu orang yang beza dengan orang awam. Ahli tajri ini tadi. Masa bertanya akan daku ibuku pada suatu malam, bahawa aku mengisi akan musi air, maka berat demikian itu atasku. Maknanya dia ni buat memikul jawab itu. Itu beban bagi dia. Penat. Nak apa tak urusan haji tu pun penat. Nak kena pergi melontar lah, nak kena pergi wukuf di Arafah lah, nak kena pergi tawaf lah, tahlilan dan sebagainya. Yang mana kalau musim sejuk, kalau tak tahan-tahan, banyak meninggal di Padang Arafah. Maka telah aku ketahui bahasanya berbuat saat nafsu dengan beberapa kali haji itu adalah ia dengan bahagian bercampur bagi nafsu. Kenapa penat? Kerana dia berubah saja bentuk paksaan dalam bentuk yang tidak sempurna. Apa saja ibadah ataupun puja dunia yang kita buat dalam bentuk paksaan, dia penat. Kita kata dunia. Kita main bola, gaji tak banyak. Dia main lebih kurang je. Tak lagi kegeliak kaki lah, kepelecuk lah, berbagai-bagai. Mana-mana benda yang kita buat dengan tidak gembira, masa nanti sama. Orang rumah kita bergaduh dengan kita termasuk nanti. Tak sedap hari ini. Tak sedap. Walaupun garam yang sama, ajinomoto yang sama. Sebab apa dia subjek kepada kegembiraan kita. So kalau mood baik, kita masuk pun sedap. Dan ini dunia. Ibadah pun kalau kita berbuat dengan nafsu, dia penat. Dia penat. Tak mari sini bukan senang kalau nafsu. Tapi kalau Allah baru kita duduk kat singgara, sama. Tapi bila dia mari tekanan nafsu sebelah tak boleh sampai. Ini bezanya ahli tajrid dengan ahli awam. Macam kita ni ahli
Hanya aku yang sektor tu hujan kecil lah, apa ya? Tak payah hujan secara agak putih sikit ya. Kurang dah 90%. Sebab apa kita beribadat bercampur dengan nafsu. Begitu. Lepas tu kata dia, bahkan boci air pula. Mana kita, dia tahu tu penat. Macam situ pergi ke belakang. Maka kita kata dia, aku berubah ibadat bercampur kasi nafsu. Kerana jika ada nafsu kepada nescaya tiada kesukaran atas nafsu. Andai kata dia berjaya mengawal nafsu bebas daripada sungkaman nafsu, dia kata aku tidak susah melakukan ibadah haji tadi. Itu contoh ya. Yang ia sebenarnya dalam syarak. Sedangkan haji itu tadi perintah Allah yang kita minta. Pasal apa? Pasal apa pula tugas-tugas gembira dengan perintah Allah? Saudara, raja panggil pergi sana yang kita menderita pasal apa? Lainlah kalau bunyi panggil. Ini raja panggil. Kemungkinan besar. Seperti nak jaksa pahlawan. Kemungkinan besar AMA. Raja panggil. Kita tidak-tidaknya. Dia tanya kat sana kok. Raja panggil. Bukan PDN. Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita buat ibadat yang kita susah itu pasal apa? Pasal apa yang kita jadi tak suka? Pasal yang perintah kita itu Allah. Kalau orang lain yang musuh kita tu boleh tahan juga. Dengan Allah kita berkira pasal apa? Kata dia dalam syarak intah. Maka ketahui oleh bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia buat mari makan asal. Seperti nyanyi untuk kat tangguh nanti dia orang kata boleh tak usul habis atau kat tangguh. Khairat ta'ati bi'ayanil awqati kay la yamna'aka anha wujudit tasbih wa wasa'al wasa'alaika kay tabqa laka khussatal isyaq. Ini makan asal dia dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab mana dia malu dalam bentuk makan dan syarat kepada kita. Supaya kita fahamlah. Kalau ulama tak syarat dan kita tak perlu faham. Al-Quran sama juga mesti dilaksanakan dengan mufassirin. Kalau kita tak boleh sendiri, of course kita tak boleh faham. Kalau kita mesti disyarahkan oleh ulama. Di antara syarahnya diubah oleh ulama ni. Itu pun dia terjemah dalam bahasa Jawi. Sudah disyarahkan oleh ubat, diberi ubat dalam bahasa Arab dan diterjemahkan oleh Syekh ulama ni dalam bahasa Melayu. Bahawa saya ni asal bahasa Arab. Kita nampak ada dua kan. Ni dia, lima asal ya. Dalam bahasa Arab. Kemudian untuk ulama ni terjemah dalam bahasa Jawi. Dia awal itu lupa lima asal. Lupa. Cuma satu bahasa Arab, satu bahasa Jawi. Kalau orang balik nanti, itu dia bahasa Arab kan, dia mahir Arab. Masa kita orang tak pandai, bahasa Jawi lah. Gitu. Jadi Jawi. Kata dia, tadi, Khairat ta'ati bi ahyanil awqat. Dililit, disengkap. Disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menambahkan segala taat itu dengan keadaan segala waktu supaya jangan menegahkan akan kita dari mengerjakan taat. Allah Taala buat kita tidur, buat kita januari. Pukul 5.45 kena solat tu subuh. 1:05 aku nak solat tu. Aku tak cukup. Pukul 1:05 Gubernur kena lampu diri. Kemudian, masa lampu diri tadi, dia beri jarak masa yang dia beri kelampangan. 1:05 sampai pukul 4:20. Mana tahu takut nak berakhir lagi jam, dia tak habis lagi. Tak nak beratur meja haji lagi, tak habis lagi yang kita katakan. Pada Allah Ta'ala dia beritahu asrah. Dia kena tu. Tak ada. Pukul 3. Tetapi makin lewat, makin tak suka lah. Sebab apa? Menampakkan kita bermain-main. Tetapi Allah itu tahu. Saudara, ibu kita dalam hari raya tengok dia tunggu kita. Tak datang hari waktu pak dia tunggu petang. Tak datang petang dia tunggu malam. Kalau pagi raya tak balik juga. Dia duduk kat tangguh dekat makan ketupat. Kalau tak ada kan? Malah makan. Tak tengok. Makanlah nasi. Tak makan. Makan. Makan hidup makan. Betul? Anak tak dah. Terus. Punya kasih, punya ibu, bukan dia tunggu anak dia bawa duit. Dia nak tengok muka anak ni. Anak dia. Allah Ta'ala nak jumpa kita, bukan nak minta duit.
Dia bagi duit, tak kita. Dia bagi air, bagi rezeki, bagi nyawa, bagi makan, bagi anak, bagi isteri, bagi bumi, bagi semua segala-gala. Dia nak jumpa mereka, orang tak boleh. Tak akan layak masuk neraka. Waliyahzubillah. Tapi secara pelajaran kita ada 3 pelajaran malam ni akan tahu. Malam besok, tauhid. Malam lusa, PK, kan? Jadi 3 ini adalah praktis kepada seorang syariat, kepada seorang Islam. Dia betul satu air. Dan dia mesti menjadi bangsa harapan. Orang ini, orang yang mahir dalam bidang 3 ni tadi. Bagaikan komando. Komando atau komando? Komando saudara dia bangsa harapan. Dia kena mahir bahagian darat, dia kena mahir udara, dan dia kena mahir bahagian air. Mana seorang tentera yang tinggi, dia kena boleh dive, dia kena boleh betul dalam jarak 30,000 meter di udara, dan dia boleh di darat, di air dan di udara, dan dia akan bagi sayap dipasang di sebelah kiri dan kanan. Kemudian dia bergelar komando, dan dia mesti berada di barisan hadapan. Segala tentera lain, walaupun brigadier sekalipun, bergantung kepada kecekapan komando. Itulah dia ahli kita. Dia kena bertunjuk model perangainya, model karakternya, model perkataannya, model keluarganya kepada masyarakat awam sana. Mungkin seorang ulama tetapi dia tak tahu, dia menenting pula natang babi selaka ijadah. Itu dia. Sebab apa? Dia tidak pandai ilmu penerjunan parachut. Ada kadang-kadang dia mahir bidang sana, dia tak mahir bidang diving. Dia berenang sikit ya, maka dia jurung. Saya pernah uji semasa di perairan Brunei, dekat sempadan Brunei dengan Sabah tu, secara saya menghadapi masalah. Jadi masing-masing problem. Siapa di dalam ombak ini yang boleh kan? Masing-masing semua ada. Ni. Yang itu Yusuf boleh. Saya bahagian teknikal. Saya kata, tak boleh, tak apa. No. Saya pergi. Ini pendek kita. Nak mengaji nanti kita saja. Saya pergi kat belakang. Saya kat belakang. Kat belakang tu, saya tengok kat bawah. Perairan sana sudah penuh. Jom. Pasal jom. Tengok. Tengok kat bawah. Saya rasa hal yang aku syahid. Tengok kat bawah. Hai. Apabila tak ada faktor tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya ajar baca beberapa ayat dan beberapa pelindung. Tawakal. Saya rasa apa lah putusan kat kawan-kawan saya. Duit aku dan lokal tu bagi kat mak aku. Kemudian mak sana tu sekian-sekian. Baju aku ambil kamu. Ngobrol aku beli kat Syah tu aku hadiah kamu. Bagai nak mati. Itu dia. Kemudian saya minta dengan bos saya. Sama tu berbagai dia lah. Saya minta dia cepat. Dalam lingkungan 8 kaki panjang. 8 inci panjang. Dia cepat ni berat untuk nak buat kerja kat bawah sana. Saya minta satu senjata kecil, makan kat kita. Terus baca Bismillah 6, tidur. Saya boleh ajar lah, nanti orang buat ilmu sokan pula nanti. Saudara, sampai di sana, fight yang saya bawa ni, dia bawa saya ke bawah. Ya. Tak boleh nak balance. Jadi saya kata, kenapa tak boleh timbul? Apa tak boleh timbul? Rupanya benda tu sudah bawa kita ke bawah, kita tu lepas. Lepas saya naik meter, 4 gangan. Berpukul balik. Saudara sekalian. Saya duduk kat bawah tu, terus datang. Dia kata, tak apalah. Kalau nak mati tu, mati. Kalau tak selalu ngomong panjang lagi, hidup. Hidup dan mati ni sudah kalau tak ada masalah. Terus pergi pegang kata. Allah Ta'ala buat satu tempat. Tapi ini jangan cerita dapat khabar. Satu tempat sekarang, selalu belum bernafas. Tanpa goggle. Goggle tak ada, oksigen tak ada. Boleh bernafas, tanpa goggle. Jadi saya berduduk kat situ. Wah, itu buat kerja. Di atas saya, ada satu kali pegang. Satu, bertanya tanya apa khabar. Kita berjawab lah. Khabar baik. Atas sana, okey. Baik lagi. Lepas tu besar dah khabar baik lagi. Tanya balik.
Saya jawab, orang baik. Tak mati-mati. Tak timbul. Akhir sekali dia orang pun pulang tengok. Nak tengok apa jadi. Ada lagi, dia kata, okey. Saudara, pukul 12.40 minit saya naik. Saudara, semua kubur. Semua kubur. Saya punya brigadier hantar mesej kat Malaysia. Dia kata, kapal saya ada seorang yang semayang. India. India percaya dengan agama keajaiban agama Islam. Lepas tu saya bebas. Kamu panjang boleh terus. Saya kata kita banyak Nanti saya cerita dengan orang saya nyanyi. Saya perjanjian tidak boleh tiris. Perjanjian saya kilo-kilo saja boleh. Kilo-kilo saja. Nak tak saya pun tak apa. Oh, dia. Memang orang tak saya. Tapi itu nak bagi tahu kepada saudara, itulah dia. Perbezaan bila Allah sudah beri kepada kita, sekarang akan terkejut dan ajaib yang amat sangat. Apatah lagi kalau wali Allah, apatah lagi kalau para alim ulama, macam Tok Ulama ni, macam Tok Selero, macam Tok Kupalu, macam Tok Kenali. Ini kita ni yang Tok Wali pun macam tu. Apatah lagi kalau wali betul. Yang kita orang awam, maka telur tak basuh pun macam orang kata tunjukkan dia dengan kehebatan dia. Apatah lagi para wali Allah. Ini tengok ahli tajwid tadi. Maka kata dia, aku tidak takut kalau aku dapat menewaskan nafsuku. Jadi orang salah beri peluang. Tajuk kita orang salah beri peluang masa untuk kita memberi ibadat kepada dia. Supaya kata dia, jangan menegahkan akan kita daripada mengerjakan taat. Mana kita boleh buat pada peluang. Tak sempat pukul 1:30, pukul 2. Oleh kerana tidak kata tolak, dia terima. Sebab apa? Dia ada sifat bernama tahsinkan sayang kepada hamba dia yang telah diberinya rahmat tadi. Adapun hamba dia yang tidak diberi, itu tak masuk. Itu tidak masuk dalam jadual kasih sayang Allah. Yang ditulis di sana ahli neraka, ini tak ada jadual. Yang kita ni adalah ahli syurga. Sebab itu kalau orang minta dalam syurga kalimah syahadat, jangan lagi sangka buruk kepada mereka. Katakanlah dia kaki minum, kaki rompak, kaki judi, kaki bunuh orang. Dampak teramat maksimal. Jangan tutup dia sembarangan. Sebab Allah menunggu dia. Walau tinggal 1 jam lagi dia nak meninggal dunia, peluang untuk masuk surga masih ada. Inilah soalan yang yang menjadi hangat di surah apa? Itu kasihan mana? Tak ada. Masuk neraka, masuk surga bukan di dunia. Itu di hadapan Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Di sini tak ada. Tengok dia bagi alternatif kepada kita, peluang untuk kita membaiki diri. Kata dia, beri masa untuk kamu beribadat, mengerjakan taat itu. Dan kita pun lagi akan kerjakan. Mungkin kita kata aku akan pergi belajar besok. Tak apa, dia tunggu. Ada tunggu. Dan diluaskan atas waktu. Tak apa. Kadang-kadang umur 45, 30 baru nak main ajar Quran. Masa tak betul ikhfa ilkam orang payung. Tukang tak ada sebulan. Macam mana? Boleh takdirkan Allah kita belajar tajwid umur 50. Kau ada mana? Kasut dia tak. Tuman allazi idza ja'a kan? Idza ja'a. Sudah ni dah keras. Apa tak keras ni? Semua berkuasa waktu ni sebab apa? Elong tanggung. Tetapi kita ada kekuatan tak boleh. Apa dia? Itu maknanya idza itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunggu. Cakap boleh. Mas tatak tidak masalah. Mana yang kita boleh itulah untuk kita. The best is your best. Bukan kata the best macam wali tak payah. Best bagi kita itulah terbaik bagi kita untuk masuk syurga. Bukan kata nak masuk syurga kena macam ni baru tidak. Mengikut kemampuan yang Allah beri kepada kita. Kalau kita ada apa? Kita ada pangkat. Maka pangkat kita ada duit kita. Kalau kita ada kepandaian kita, semua dapat berpeluang beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mengerjakan luaskan atas waktu dan supaya dikekalkan bagi musuh satu perolehan berikhtiar. Supaya kita berpeluang memilih ikhtiar. Mana nak pergi bila? Tak apa. Selagi belum. Masalahnya kita tahu umur kita berapa, itu yang tubuh fresh tu. Sebab kadang-kadang buah ni muda pun gugur. Tapi kalau kita tahu umur kita 70 baru meninggal, umur 69 saja. Masalahnya tak kan?
Kita tahu. Kita ni tak tahu. Kita punya ending kita. Kalau kita tahu, tak payah mari. Tunggu tak mati, baru mari je lah. Ada satu sahabat yang minta jumpa syaitan. Ya Rasulullah, dari mana muka syaitan? Muka syaitan, dia. Boleh aku nak jumpa dia? Tak boleh. Kalau berjumpa dia, mau kena tipu. Ya Rasulullah, aku ikut mengaku iman aku sudah memadai. InsyaAllah. Tak boleh. Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Dia tak dapat tipu aku, Ya Rasulullah. No cukup. Sudah kata, okey. Bagimu berpulang melihat syaitan. Dia berjumpa dia. Siapa kamu? Aku syaitan. Dia tak saya. Dia bertanya. Tak tahu aku siapa? Aku tahu nama musian, sekian. Mok musian, nama musian. Kakak musian, nama musian. Muka kakak dosan. Nama je sekian. Hai. Ini aku tahu betul. Besok aku pergi lokal sekian. Musian, muka musian. Oh. Aku tahu. Umur Datuk musian. Mati 1 tahun yang lalu. Betul tak? Betul. Hebat. Memanglah hebat. Aku hebat. Mesti aku tahu. Okey, ni orang aku berapa? Umur 79 tahun setengah. Oh, tu dia. Dia percaya hati dia kan? Dia pun tanya setan. Kalau itu apa pandanganmu? Kamu buat ibadah awal-awal rugi. Sebab omong apa? Panjang. Dia buta hari itu dia omong macam. Dia minum waruk, dia berjudi, dia apa? Semua dia macam mati. Dia kata, hei setan, mu kayak aku, omong aku tidur gila. Ni baru 12 tahun, mati tu. Aku setan, mu tak tahu. Memang aku juga tipu kan. Lepas mulia aku, tak ada lah berjanji aku suruh beli raya je. Lepas beli raya, tak ada lah. Apa pun tak tahu. Aku orang politik kan. Saya cari ahli politik. Selagi tujuh okey saja. Ada satu center sekarang. Dia masuk berjumpa dengan Syekh Bakti Sor. Nama untuk guru Bakti Sor nama dia. Ini kita daripada tidak tua lah. Dia masuk, dia semayang sebelum Bakti Sor. Dia orang muda, berpakaian muda lagi. Dia muda lagi, kita dah tua-tua. Dia muda lah. Dia muda handsome lagi. Allah Akbar ni kubai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ai mampu berjual, mampu juga. Tadi soal-soal ni. Hebat pun dah. Ada pemain bola, video pun. Hello. Yo, okay. Awak daripada mana? Ya, sudah. Insaf. Kalau saya nak pergi pasar, nak belajar kuliah ke. Saudara kata dia, saya ni dah tua. Tak pernah dapat rasa manis dalam solat macam awak. Saya nak tahu boleh tak? Boleh. Apa dia share? Apa rasio mu boleh sampai kosong semaya macam ikan? Wahai dua share kata dia. Untuk nak kosong dan solat ni kata dia. Banyak rasio dia. Kenapa aku tak dapat rasa manis dan solat? Sebab mu terlalu baik. Dosa tak pernah ada. Jadi mana nak repeat? Aku repeat pasal aku sudah banyak tu. Dosa, aku topak pun dahulu, aku sedih. Nak kumpul hati. Mu tak pernah buat jahat. Dia apa? Jadi apa pandangan kamu, wahai saudara? Saya cadangkan supaya awak buatlah maksiat itu. Lepas tu topak. Kau sedih. Tak ada dia, dia juga. Betul juga. Kata dia. Dia pun, apa maksiat yang aku nak buat? Yang pilih apa-apa orang yang ingat ni. Mengaruk pun boleh. Berjudi pun boleh. Berzina pun boleh. Hai, kata, kamu aku berzina, kata. Dekak dia, apa jahil ke, pergi ke maksiat, tak apa-apa. Mahu di maksiat, di pakut dia. Hai, tak apa dia. Kalau aku berjudi, ambil duit. Kalau beri lari dulu. Hai, baik aku minum. Dia tu begini. Awak kan minum whisky dulu. Minum sebelah nana balik. Cuba kita tahu apa jalan. No, sekarang 2 orang lepas coba pun orang 3 dia. Dia malah selesai. Saudara Syekh Bakti Sor ini berakhir dengan kekafiran. Mati dalam kafir. Sebab tu saudara syaitan, jangan buat kawan. Jangan buat kawan. Tuhan larang, Nabi larang, ulama larang, Quran larang. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul alim. Jangan ada di kalangan kita nak berkawan dengan syaitan.
zaman Nabi sudah pun berlaku, zaman Rasulullah sudah pun berlaku, dan banyak sejarah dalam kitab Al-Quran, orang yang tewas setelah mendapat tipu daya syaitan. Bal'am Ba'rah, ketua wali di zaman Nabi Allah Musa AS, ditipu oleh syaitan, mati kafir. Tetapi bagaimana ulama akhir zaman ni boleh buat parti, boleh buat satu kumpulan barisan pertahanan dengan syaitan? Impossible. Tidak boleh masuk akal. Sebab syaitan, pokok mana pun, dia tak akan berhenti selagi kita tak masuk neraka. Dia akan berkawan dengan kita selagi kita tidak berjaya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mana jangan cari peluang itu. Jangan saya, syaitan ke, tak kira lah apa saja untuk ular betul ke, jangan buat kawan. Tak apa tu ular, jangan patut orang. Cuba lah. Tak mau ular. Jangan main-main. Jadi syaitan ni dia memang kerja dia itu manusia dan sehingga waktu berakhir masuk neraka. Barulah dia ini bari umika. Baru dia berlepas tangan. Yakni kata dia telah dipertambahkan hak akan segala soal itu, segala keadaan waktu. Artinya diperlukan soal itu dalam segala waktu yang maklum segala soal mana haji, Zulhijjah. Jangan pergi haji bulan Muharram pula. Puasa bulan Ramadan, asar pukul 4.30, subuh pukul 5.48, katakan begitu. Sudah siap. Dengan dia seperti segala waktu semayang dalam sehari dan semalam. Seperti demikian juga puasa bulan Ramadan dan adalah bulan Ramadan. Dan seperti zakat atas kepala tahun, mana setahun sekali cukup haul, baru kena keluar zakat. Cukup umur, kalau disebab pada binatang, disebab pada duit, cukup haul. Disebab pada harta benda sampai ni, nisab, mana ada hak dia bagi dia punya pendek dia. Bagi yang memiliki nisab dan seperti haji pada hari yang maklum, iaitu Zulhijjah, 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Dan kita setelah bulan Zulhijjah, kita raya haji. Maka barang siapa mentakhirkan daripada segala fardu ta'at itu kepada wajibnya, daripada haknya dan jihadnya, daripada haknya, segan dia, maka haram atasnya berdosa lah. Tetapi dosa bukan kita sudah belajar. Kita bersuskan dia dengan tahu. Bukan masuk kafir, jadi kafir. Haram. Bermakna berdosa. Allah tunggu pula dengan sahabat. Dan diluaskan atas waktu itu. Umpamanya dipadukan atas musmaya zuhur. Sesekala gelincir matahari. Dan diluaskan waktu. Berjalan bayang-bayang tak ada sesuatu itu. Waktu asar sampai. Dan seumpamanya. Dan asar itu berjalan bayang-bayang itu sesuatu. Selepas melebihi bayang makna waktu maghrib dan sesuatu itu dosa dua umpamanya hingga buruk matahari dan maghrib itu mengerai syapak merah. Kalau kampung panggil, orang tua panggil hitam syapak merah ni dan matahari sudah turun dengan warna merah. Jadi merah akan berlaku sekejap saja dalam beberapa minit, 48 minit macam juga itu bertukar ke gelap. Jadi gelap pun sudah mula masuk waktu Isya. Syapak yang merah. Dan isyak itu hingga terbit fajar. Dan waktu isyak pula sampai subuh. Sampai mana? Sampai kepada fajar shadiq. Dan waktu subuh itu hingga terbit matahari. Mana semua mesti ada waktu dia. Waktu subuh sampai bila? Sampai terbit matahari. Jangan waktu subuh sampai ke pula. Subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari habis waktu solat. Dan selepas semayang subuh, selepas semayang asar, kita ada solat sunat. Tapi kalau sebelum ada, kullu azaini raka'atani. Nabi kata, solat Rasulullah. Setiap dua antara dua azan ada dua rakaat. Jangan takut. Kalau banyak orang lepas azan maghrib tak nak solat. Dia kata masuk neraka. Inilah ajaran Wahabi. Tak ada solat, itu solat qabliyah tak adanya. Tapi dua rakaat tu apa? Solat lah kalau tak solat lah, tak haram. Sebab yang tak ada ni qabliyah. Tetapi dua rakaat untuk selepas azan tidak luput. Semua solat 5 waktu. Selepas azan ada dua rakaat. Masih ada boleh buat 4. Kalau rajin. 2 untuk semayang 2 azan dan 2 untuk qabliyah. Macam dia sebelum isyak. Ada 2 saat lepas azan nanti. Sebelum isyak. Sebab apa? Antara 2 azan ada 2 rakaat. Itu habis secara jumlah mustafakun alaih. Yang tak ada ni qabliyah. Jangan salah faham pula ada solat rusak. Rusak Al-Fukuniyah juga.
Kawan dia semayang, dia pegang belakang, dia tarik, berapak ke belakang. Kawan dia tak solat sebelum maghrib. Kerana-kerana ibadat 2 rakaat sebelum maghrib ini tidak. Tidak, saudara sekalian. Jangan nak memandai-mandai kepada hukum. Walaupun tidak ada qabliyah, tapi dia tetap ada. Baina azaini raka'atan. Antara 2 azan dan azan yang qamat tadi 2 rakaat. Sebelum qamat tu ada 2 rakaat. Tak kira sebelum asar atau sebelum maghrib atau sebelum isyak ke, sebelum subuh ke, 2 rakaat tidak lupa. Itu jaga ya. Jangan ini banyak benar perkara-perkara yang bersangkutan. Maksud tiap-tiap dengan kata anugerah tu daripada Tuhan. Anugerah tu anugerah lah. Dia orang tulis sejawi juga banyak hal. Kalau buah dia panggil Tuhan. Anugerah dia panggil anugerah. Jadi dia hal saja. Kalau buah dia panggil Tuhan. Kalau Tuhan dia panggil Tuhan. Dia asalnya itu Tuhan saya tulis ini. Perkataan zaman-zaman dulu, apabila benda tua, dia panggil Tuhan. Bila tak ingat tadi apa ni? Anugerah, dia panggil anugerah, dia panggil anugerah. Kalau Tuhan, dia panggil Tuhan. Dia punya bahasa dia. Tuhan ni maknanya kondisi kepada suatu benda. Bagi kita, Tuhan kita, Tuhan alam ialah Allah lah. Semua sekali. Jadi bahasa Tuhan itu yang tidak fahamikan. Ulama sebut makna roh itu Tuhan. Dan sebenarnya maknanya Tuhan kepada alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan. Bagi Tuhan sekalian alam. Asalnya begitu. Jadi orang Melayu ni bahasa Tuhan ni dia bertukar dengan berhala. Bukan. Pemilik alam. Tuhan. Kata siapa ni siapa Tuhan? Tuhan. Tuhan kepada alam. Tuhan kepada bumi. Tuhan kepada makhluk. Tuhan kepada laut. Tuhan kepada bukit. Tuhan kepada gunung. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal perkataan dia ni. Maka oleh sebab itu dirasui makna itu oleh orang yang tauhid. Dia maknakan Tuhan itu dengan berhala. Tahu ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pemilik alam. Maknanya pentadbir alam. Penguasa alam. Itu makna Roh. Dalam bahasa Melayu digunakan Tuhan. Asalnya Tuhan. Zaman dulu lah. Sebab itu kita kata dua itu anugerah Tuhan. Itu dia lah. Sepatutnya dua dia tu Tuhan. Daripada Tuhan. Dia mari. Asalnya Tuhan. Dia jadi Tuhan. Jadi kita nak pertama Tuhan. Bahasa Melayu. Jadi bagi kita solat. Dan semayang belum. Semayang itu bahasa bukan bahasa Arab. Bahasa Greek, Yunan, zaman dulu. Memang. Yang itu ialah berhala. Masuk. Pemujaan kepada berhala, maka digunakan semayang. Sang Yang Agung, itu buat rego. Yang itu bermakna dewa. Sembah dewa. Asalnya. Tetapi siapa yang nak ubah bersolat? Boleh tak kita ubah daripada semayang itu kepada solat? Payah. Sebab sudah daripada turun-turun lagi, solat kita ni diketemukan dengan semayang. Pasal macam benar dengan orang kafir itu semayang. Maka bila Islam solat, dia guna semayang. Sungguh, ini bukan makna solat. Itu makna memuja berhala asalnya. Tetapi kita maknakan solat itu dengan semayang. Payah nak belajar. Cuba gunakan. Kalau dah solat belum? Senang. Bila kita guna semayang, dia kata, sembah apa? Sembah Allah. Dia nampak sembah ringgit tu. Sejarah bukan sembah. Bersolat. Dengan adakan rukun dia, solat, sujud, rakaat dan sebagainya. Bukan menyembah. Ada tu orang kafir itu memang menyembah. Dia menyembah, tapi kita tahu. Solat, letakkan dahi ke lantai, tanda tawaduk. Bukan sujud ke lantai itu, bukan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merendah diri kita meletakkan yang paling kita sayang di bumi tempat pijak kaki. Menggambarkan aku sebagai seorang hamba. Itu dia asalnya. Dia kata dia, dan demikian lagi masa saya beri, maka tiap-tiap ini kata anugerah Tuhan dan nikmatnya supaya dikekalkan bagi kemudahan berikhtiar
Dan jika tiada meminta itu di dalamnya, kesukaran atas orang yang alul asbab. Kalau tidak ada pelonggaran pada Allah, maka sukar bagi ahli asbab. Ahli asbab itu kita lah. Kalau Zahur satu semaya masalah lah, welding tak habis lagi. Ada dua ikat tak habis lagi, nasi lemak tak habis lagi, nak tunggu dulu. Ahli asbab. Tapi kalau ahli tajrid, dia tidak berminat untuk tunggu. Dia suka mengawalkan solat itu tadi. Apa saja yang perintah Allah, dia segerakan. Itu ahli tajrid. Yang kita belajar pada sesi lepas. Tidak sama dengan ahli asbab. Dan yang mempunyai uzur dan dijadikan Allah Ta'ala dalam agamamu itu dengan mudah. Supaya kita boleh bergerak dalam bentuk ikhtiar kita. Pukul berapa kita nak ibadat. Bila kita nak bersabar. Tidak ada masalah. Yang takutnya kalau mati dengan dalam itu, menunggu. Masa semalam soalan sudah mati, ya, sudah sikit. Kenapa dah tak dipaham? Saya bawa hadapan. Satu jawapan. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu lagi itu fa innahu mulaqikum. Dia tunggu di depan. Maksudnya mati dulu baru sebab. Mati tunggu di sini, katakan satu ini mati tunggu di sini. Mati tunggu di lidah sepang. Lidah sepang. Itu dia. Lekuk ketiga. Mati tunggu kat situ. Ini dia. Lekuk pertama, lekuk kedua, lekuk ketiga. Okay. Mati tunggu. Tunggu sini. Nama-nama mati. Jadi baru tu, wow, apa belakang? Mati dulu. Sekarang lari dulu kan mati dulu. Mati dulu, bukan mati canggih, mati dulu. Mati dulu. Bukan macam di mahu tak mati dulu, mahu menunggu. Betul. Itu soalan yang jadi yang istiqlal. Minum rasa dulu kan mati dulu? Minum rasa dulu tak? Mati dulu. Sebab apa? Untuk menyempurnakan mati itu, dia kena minum rasa. Andai kata mati tidak ditulis, minum racun tidak mati. Balik minum racun. Racun ronak lagi. Lembu-lembu tu. Satu peperangan, sekalian. Dia terlalu jahat, apa pencan. Jadi dia dihadiahkan oleh musuh segelas air. Jadi sahabat-sahabat kata, kata itu racun. Dia kata racun tidak memberi bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mati. Tapi kita jangan, Ini kali, kalau cik kali jangan. Kalau saya dah kali boleh. Kalau cik kali atau tuan kali jangan. Jadi, benar-benar gini, kita ketahui itu keadaan. Itu pelajaran malam besok lah. Itu dibahas dalam ilmu tauhid. Demikian, perkara dan menjadi uzur dengan cara agama. Dan demikian lagi bahasa telah memberikan nikmat Allah Taala akan kepada yang disuruhkannya akan dikarenakan segala taat yang berwaktu-waktu pada segala waktu dengan dua nikmat yang amat besar. Pertama, nikmat segala taat bagimu dengan segala keadaan supaya jatuh taat itu dalam waktu di dalamnya. Maka engkau peroleh sawabnya, boleh pahala. Kita buat boleh pahala. Dan jika cara bekerjakan dengan dalam hingga puk. Puk ni bermakna? Puk tak ada puk. Kita berhubungi sebab puk. Puk ni bermakna sampai hancur. Dan sampai hilang benda tu. Maka puklah sawaknya. Bila hilang waktu, hilanglah pahalanya. Misal Zohor, kita 1-5 minit sampai pukul 4.30. Akhir pukul 5, habislah. Habislah Zohor. Maka puklah sawaknya. Pasal apa? Puk waktu. Puk tu bahasa Melayu lah. Bahasa Jawi. Puk, hancur. Kita lupa rupi Kamu, puk dah. Hati dah puk. Puk water. Jangan tu makna putak dah. Puk. Bahasa Jawi. Mana kita Jawi kita baca. Jadi bila arti puk, waktu puk lah dia. Sawaknya, puk dan pahalanya. Dan jika sedang kau kerjakan di dalam hingga puk, dia maka puk sawaknya akan dikau. Dan kedua nikmat diluaskan segala waktu atasmu. Nikmat yang kedua pula dibenarkan berpanjangan waktu tadi. Melebihi masa.
supaya engkau diperoleh keikhtiar hingga mengerjakan segala taat itu di dalam hal tersebut. Bermakna masih lagi berpeluang daripada tiada kepujikan, maka bagi Allah Ta'ala jua segala puji ada segala makna. Yang tunggu juga. Dan juga, tunggu, jangan kata ada nyawa. Sebelum nyawa di ujung Al-Qum. Selalu kita balik gambar semalam ya. Bagaimana Allah Ta'ala memberi kita peluang untuk mencari keredaannya. Semuanya susunan sajalah yang berbeza. Ada orang yang telah hadiahkan ahli tajrid. Ahli tajrid ini bermakna, kita dah faham ahli tajrid ini bermakna dia mesti berusaha menyelamatkan orang lain. Untuk contoh, orang pergi perang. Orang pergi perang. Contohnya macam dia pergi berperang. Mujahadah ataupun mujahidin. Dia pergi berperang. Dia keluar dari kampung pergi berperang. Apa kata dia pergi perang? Dia masa perang, badan sehat. Naik kuda pandai menembak, pandai berperang. Dan dia kena diarahkan pergi berperang. Satu batalion pergi perang. Maka dia pergi ke perbatasan, maka dia tinggal anak kat rumah. Tinggal anak, tinggal isteri, anak dia nak makan, bini nak makan, rumah nak ada. Maka di sini dia tidak ada apa-apa harapan. Maka orang lain kena jaga dia. Maka hak pergi ni nama dia ahli tajrid. Ataupun kita panggil dia ahli mahal. Dia pergi kategorinya ahli tajrid. Untuk dia betul, sebab dia ada kelebihan masa dia tengah, badan dia tengah, gagah perkasa matahari kiri. Tak, masa kita pergi gini, apa? Maka mesti pergi yang gagah-gagah. Bila dia pergi apa kita dengan anak dia. Masa kita dekat kampus, sudahlah berniat, boleh hati-hati. Boleh berjual, boleh bermain kat kereta dan segala. Pegang negara, gepuk stocking dalam kasut. Kasut. 2 minggu pakai kasut, tidak buka stocking saudara. Tidur bangun dengan kasut berstocking di dalam. Buka dekat kan, gepuk stocking. Saudara kat rumah ni bukan stocking gepuk dah. Baju hari-hari berbasuh. Maka yang duduk di sini, yang kerja, yang duit banyak ni, dia kena support ahli yang pergi ni tadi, di perbatasan. Maka orang yang berdiri kampung tadi, dia panggil ahli asbab. Maka ahli asbab kena ada, ahli tajrid pun kena ada. Itu nama ahli tajrid. Begitulah juga dengan ulama dan awliya. Okey. Kemudian saya nak contohkan yang semalamnya lagi. Bagaimana Allah memimpin kita kepada dia. Dia beri kita nikmat pertama. Okey, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beri nikmat kita yang pertama, iaitu ahli syurga. Dia beri nikmat pertama, ni namanya rahmat. Dia dah pulih dah ahli syurga. Semayang belum lagi. Puasa belum lagi. Haji belum lagi. Berdakwah belum lagi. Baca Quran pun belum lagi. Tapi sudah ditetapkan sama penghuni syurga. Itu nikmat pertama. Maka dia beri pula yang kedua. Imdadi nama dia. Nikmat yang kedua. Dia beri pula taufik dan hidayah. Kepada orang ni tadi. Maka taufik dan hidayah ni untuk menyambung pergi menyempurnakan ahli syurga tadi. Maka di sini Allah beri dia hidayah. Allah beri dia Islam. Allah berikan dia solat. Allah berikan dia zakat. Allah berikan dia pemurah. Allah berikan dia haji. Allah berikan dia menderma dan sebagainya. Allah berikan dia sifat pemurah. Dan segala-galanya adalah merupakan jambatan untuk pergi menyempurnakan ahli syurga. Jadi hak ni dia dulu, ibarat kalau kita di dunia ni, masuk kerja 1 bulan, kasut gaji 27 bulan. Tapi Allah dia bayar dulu. Ni awak tulisan apa? Saya tulisan Bachelor of Science Computer. Ni bagus. Nak gaji berapa? 2,000. Okey, masuk pagi, tengah hari bayar gaji. 2,000. Lepas bayar baru pergi bekerja. Nikmat pertama bayar gaji dulu. Dia tulis dulu ahli syurga. Nikmat yang kedua baru datang hari lagi. Baru hari batu tu itu. Kerana nak menyempurnakan ahli syurga tu tadi. Maka ini dikatakan dua nikmat.
Mana dia berpeluang. Di sinilah bertolak ansur. Dia bawa kita kepada dia dalam bentuk yang ahli syurga. Kalau kita tak nak semayang, dia paksa kita, dia ancam dengan neraka. Dia tak pergi semayang, kubur neraka. Sedangkan dia nak suruh kita beramal supaya masuk syurga. Macam doktor pada dengan budak sakit, lah ke mana? Doktor, dia pergi sebab pesakit, budak kan. Dia kata apa? Dek, nak susuk sikit, sikit jadi. Masih kena pegang masih. Budak dia tak cocok, betul tak? Oh, buat tu. Padahal doktor nak suruh berah, nak suruh dia baik. Lepas tu kalau bagi ubat pula, dek, nak ubat sikit, dek. Baik. Mau. Doktor kata ni bukan ubat, dek. Ini air sirap. Rupanya dalam tu ada Panadol. Doktor kau heran, aku nak suruh dia baik. Tu heran ke manusia. Nak masuk tu kau panjang. Nak suruh masuk kau payah. Kalau tu beli mengaku, beli kira. Dia suruh kau payah. Beri semuanya. Tak payah-payah. Wallah, RM50. Boleh. Tapi beri semuanya, beri. Tak boleh. Ni aku heran kata tu. Hamba-hamba aku ni kan. Okey. Kemudian Allah beri hak ni. Hak ni lah nikmat yang sekarang sudah berlaku. Jadi hak ni lah sudah betul asal sekali. Dia nak suruh ke surga. Dia suruh. Puan tahu nak getak? Pukul 5 ayam. Pukul 5 pun tak apa. Pukul 5. Boleh juga. Jadi masuk surga. Inilah nama rahmat. Tetapi pemberian yang pertama bergelaran rahmat. Yurut kuliman yang sya'udurah rahmat itu. Kemudian Allah susuli dengan pemberian dua yang makan taufik dan hidayah. Jadi dia ada dua pemberian. Maka sebab itulah. Kalau tidak ada pemberian pertama, maka tidak ada pemberian yang kedua. Kalau ada pemberian pertama, baru ada pemberian yang kedua. Kakak rasa macam nak minat nak semaya, minat nak menderma, minat nak buat baik, minat nak mengaji. Mengaji mau belajar sana baca. Allah Ustaz saya lapor, tak belajar Quran ini. Ada mari. Dia panggil khawatir samawi ya. Lintasan hati yang diukir oleh Allah di dalam hati hamba yang dia kasihi. Terlintas untuk berbuat baik. Namanya khawatir samawi ya. Nama gelaran kepada khawatir itu. Kalau bagi oleh syaitan, digelar waswasa. Khawatir samawi ini semakna dengan ilham. Yang kedua dia panggil waswasa. Waswasa ini akan membawa kepada lintasan yang jahat. Yang membawa kepada neraka. Dia panggil fujuriyah. Fujuriyah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi waswasa ini akan didorong oleh syaitan dan ilham ini akan didorong oleh malaikat yang memandu kita ke syurga. Di bawah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan klik hati kita. Dia mereka kata dia waktu dah dia tu dengan dia mungkin hati dia. Mereka mari bawa ayat dia cik hati kita. Kita dibeli dan menangis. Bila mereka bila kita dibela oleh Allah yang taufik dan dia juga pergi perang. Tidak sangkuman lagi kepada dosa itu berbahaya. Dan demikian kita dan kedua nikmat yang luaskan waktu, dua nikmat. Alimah illatan nuhudil ibad ila muamalati fa'awjaba alaihim wujud ta'ati fasaqahum ilaiha bisalatil ijab. Allah Ta'ala kata dia telah ketahui. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala sedikit bangkit segala hambanya. Dia tahu hamba dia payah benar ajak buat baik. Kata dia kepada muamalah, kepada beramal untuk jadi orang soleh payah yang tiada membaiki bagi mereka itu dalam dua negeri. Melainkan dengan dia nak kena semayang, nak suruh puasa ni payah. Allah Ta'ala tahu. Maka diwajibkan atas mereka itu wujud taat. Maka dia orang amaran. Mu tak makan, jaga mu. Itu dia. Satu bagi amaran. Kalau tak makan ubat pagi, keluar besok. Dia pagi bertakut makan lah ubat. Mu tak semayang, aku boleh ngaku mu. Maka semaya lah takut masuk lah. Ngaku. Jadi kena paksa. Macam budak kecil. Tak nak ubat ada cekok mulut. Ada cekok mulut sepuluh. Pakai injection apa tu? Yang perang tu. Suruh makan dengan suka-suka dia tak mau. Dia cekok mulut tu package.
Masuk sirat dia duduk pada muka. Nak baca tu supaya anak dia sihat. Muka semaya kubur lekor. Dia paksa tu supaya masuk syurga. Jadi tahu Allah. Macam tu aku. Yang sebenarnya Allah paksa kita supaya masuk syurga. Itulah nama orang. Sama apa kata kalau tak ada satu paksaan. Siapa semaya pun tak apa, tak semaya pun tak apa. Agak lagi mana tak ada. Semaya masuk syurga, tak semaya tak ada apa. Tak ada apa-apa kosong masjid dan tu. Maka Tuhan tahu itulah. Maka dia guna paksaan. Namanya iqab. Mau tak semayang, masuk neraka. Kalau dia pun takutlah semayang. Maka di situ Allah tukar kepada syurga. Tapi bagi ahli firman, bagi ahli takrib, ahli khawas, dia tidak perlu ukur. Dia tidak perlu ada ukuran. Dia sendiri cari ubat dan makan. Tak payah neraka. Tak payah pergi gambaran paksa. Dia terus pergi masjid yang suka rela. Tadi saya suruh dia. Tapi kita ahli, asap, nak paksa. Kalau tidak aku kena umpan. Kambing sikit pun mari. Umpan kambing, aman. Sebab kita ahli asap. Bagaimana cara Tuhan buat ke hamba dia? Begitulah ulama pimpin anak murid ni. Nak murid dia. Dia bukan kita tempat lain. Jadi sebab apa? Alima qillatan huri ibadi bila mu'amalati fa'awjaba alaihim wujud ta'ati fasaqahum ilaiha bisanati tidak. Dengan menarik, dengan menggunakan rantai. Kalau tidak, tak mari. Itu dia. Kenapa dia paksa? Kerana nak paksa suruh masuk syurga. Dia menggunakan ancaman. Dia menggunakan amaran. Supaya orang yang ahli asbab melakukan taat. Wallahu a'lam. Sekian aku maaf daripada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم يا الله يا قهار يا كريم يا رحيم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.